dan anggapan. Kita dalam bisnes perception management. Politics is about perception. Politik ini adalah persepsi. Dan kita kena bentukkan persepsi bahawa Pemuda Barisan Nasional ini bersatu dan kita bergerak sebagai satu unit. Ya? Dan apabila kita duduk dan berceramah di atas suatu pentas, saudara-saudara, maka sudah tentunya mesej kita secara langsung akan menjadi mesej yang boleh diterima oleh seluruh rakyat Malaysia. Be very careful, ya. Saya sebut ini, saya tahu dirakam, tapi tidak ada masalah. Sebab ada Cina, ada Melayu, ada India di sini. Apa saja yang kita cakap sekarang ini dirakam dan boleh diguna terhadap kita. Apa yang kita cakap pada hari ini, mungkin kita rasa, okey, kita cakap di khalayak hanya about Chinese. So we say whatever we want about Chinese. Dan kita cakap di depan India, kita cakap apa saja di depan India. Melayu, kita cakap apa saja di depan Melayu. Tetapi kita tak tahu bahawa hari ini kita dirakam daripada A to Z. Saya punya ucapan, ceramah saya, walaupun di sirung mana pun, saya tahu mesti ada video kamera. Kalau bukan video kamera daripada kekanda-kekanda kita daripada Special Branch, sudah tentunya kamera daripada Haraka, ataupun daripada Suara Keadilan, ataupun daripada Malaysia Kini, yang akan diguna terhadap saya sekiranya saya menyatakan sesuatu yang tidak kena kepada sasaran kita. Oleh sebab itu, mesej kita penting, saudara-saudara. Saya tahu kadang-kadang kita, it's not just sama Pak Sultan MCA, MIC, bila kita di depan orang kita, masyarakat kita sendiri, we get semangat. Jadi kita mungkin terlepas cakap perkara-perkara yang kita rasa tidak akan menyakitkan hati orang lain, tetapi sebenarnya benda itu menyakitkan hati orang lain. So we must be very careful, strategik. Sebab sekarang ni, Mbak kata yang Bapak Perdana Menteri, rakyatnya tak kisah kalau ceramah ataupun pernyataan tersebut dibuat oleh pemimpin yang kecil daripada UMNO pun dia tak kisah. Sedangkan asalkan kenyataan itu dibuat oleh ahli UMNO sudah cukup menggambarkan bahawa ini adalah kenyataan. Jadi kita kena betul-betul berhati-hati. Kenapa? Sebab strategi kita saudara-saudara ini, kita ingat, semua kena ingat. UMNO, MIC, Gerakan PPP, MCA, we must remember this, adalah kemenangan pilihan raya. Kita tak boleh menang pilihan raya. Kita tak boleh tawan semula negeri yang kalah. Selangor baik, Pulau Pinang baik, Kedah baik, Perak baik, ataupun mungkin Kelantan, dan juga menang 2/3 di parlimen. Sekiranya kita tak dapat sokongan daripada semua kaum. Kalau sekiranya kita anggap bahawa kita hanya boleh bergantung kepada sokongan daripada kaum Melayu untuk menang pilihan raya akan datang, banyak sangat kawasan-kawasan yang pengundinya adalah bercampur. Taburan pengundi dia terlalu bercampur. Dari segi Melayu dia, India dia, Cina dia dan sebagainya. Kawasan-kawasan bandar, contohnya di Selangor, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, banyaknya adalah mixed constituency. Kawasan-kawasan parlimen yang bercampuran. Sekiranya kita tidak dapat sokongan daripada bukan Melayu dan juga daripada Melayu, maka sudah tentunya saudara-saudara, we can kick goodbye to the election, 30th election. Kita boleh katakan bahawa kita tidak akan menang pilihan raya yang akan datang. Sebab itu saya kata lepas, we must sit down. Kita kena duduk, bincang bagaimana penceramah kita yang selama ini menjadi senjata utama kita, yang selama ini menjadi barisan hadapan kita, benteng utama kita, dapat menampakkan muka dan juga wajah satu Malaysia. Sebab itu pada malam ini kita semua, saya ucapkan terima kasih kepada semua parti komponen yang bersama kita pada malam ini menjayakan kursus ini. It's a big step forward. Dan saya nampak kalau inilah cara kita bekerja dan cara kita menonjolkan imej satu Malaysia, imej Pemuda Barisan Nasional, maka rakyat akan terima. Masalahnya dulu rakyat kata Barisan Nasional ini hanya bekerja sebagai satu unit sewaktu pilihan raya tadi. Kalau ada pilihan raya kecil, pilihan raya umum, barulah panggil bersuara Barisan Nasional, Pemuda UMNO, Pemuda Aceh, Pemuda Gerakan MIC dan gerakan lain-lain daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi kalau tidak ada pilihan raya, maka kita buat kerja kita masing-masing. UMNO dengan kerja MCA, MIC dan lain-lain. Tetapi hari ini saya nampak kita betul-betul mempunyai satu esprit de corps, satu semangat berpasukan yang lain, yang berbeza. Dan saya rasa perkara ini datang sebenarnya daripada gagasan satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri, yang mula daripada satu slogan yang sudah kita menjiwai, yang sudah kita menghayati, yang sudah kita memahami
bahawa kita berjuang untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira agama, tak kira kaum, Melayu, Cina, India, Dayak, Dusun, Kadazan, Buruk, Dayak dan sebagainya. Kita berjuang untuk semua, mengikut kelembagaan, mengikut hak dan aspirasi masing-masing. Itu kita tanamkan. Jadi kalau kita pegang kepada prinsip tersebut, saya yakin dan saya percaya bahawa saudara-saudara boleh keluar berdepan dengan siapa saja. Saya percaya bahawa kita akan dapat meyakinkan rakyat. Saya, saudara-saudara, ini bukan kerja yang mudah. Dan saya sebenarnya saya tak tahu bagaimana nak menyampaikan harapan yang membunuh saya terhadap saudara-saudara semua. Sebab bagi saya, sebagai ahli politik, seni perubahan umum itu penting. Kalau saya melihat antara aspek ataupun kriteria yang diperlukan kepada seorang pemimpin itu adalah seni perubahan umum. Bukan segala-galanya ada pada ucapan. Ada setengah pemimpin yang mungkin seni perubahan umum mereka itu kurang sedikit, tetapi ada kekuatan dalam aspek yang lain, boleh berjaya menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi bagi saya, untuk generasi muda, mereka lebih suka melihat pemimpin yang boleh menyampaikan ceramah yang convincing, yang dapat menonjolkan satu image yang convincing kepada mereka. Jadi saya betul-betul harap bahawa saudara-saudara dapat muncul sebagai penceramah yang hebat. Sebab kalau tidak, saudara susah. Kalau saya nak cari di kalangan kepimpinan pemuda, tak kiralah pemuda UMNO ke parti-parti lain, yang saya boleh hantar ke ceramah, yang saya boleh hantar ke forum, susah. Saya cakap terus terang susah untuk saya cari. Bukan dari segi ilmu, tetapi saya rasa mungkin dari segi pendedahan, dari segi keyakinan, dari segi keberanian. Baru-baru ini Saudara Lokman minta izin saya, dia dengan Ustaz Fendi, Exco Pemuda UMNO juga, Ketua Inklusi Unit ataupun Biro Agama Pemuda UMNO Malaysia, berdebat dengan Yang Berhormat di Sarawak. Ini apa Mujahid? Mujahid di Sarawak. Dan juga Dr. Asri di Balai Luna di Kelantan, di Kota Baru. Dan saya rasa itu adalah peluang yang terbaik. Sebab kita nak tunjuk pemuda ni, kita ni bukan takut. Dan kita ada bakat-bakat yang boleh dikedengarkan untuk forum-forum yang hangat seperti itu. Saya kata saya ada pengalaman dulu. Dulu pengalaman saya, dengan saya nak share dengan saudara-saudara untuk bagi keyakinan, keberanian kepada saudara-saudara. Sama juga seperti Lokman. Kalau masuk Balai Undang Islam di Kota Baru, saya kata antara gelanggang arena yang paling menggerunkan, saudara Lokman. Balai Undang Islam di Kota Baru ini adalah home base pass. Ya, walaupun balai itu bukan balai kepunyaan parti PAS, ia kepunyaan ataupun dimiliki oleh Kerajaan Negeri Kelantan, tetapi lebih kurang boleh dikatakan dimiliki oleh PAS. Tidak ada orang Barisan Nasional yang mudah masuk Balai Undang Islam di Kota Baru dan keluar dalam keadaan yang masih hidup. Tetapi saya dan Lokman ada pengalaman. Lokman pergi dengan Ustaz Fendi, dan you can be sure kalau dijemput pergi ke Balai Undang, jangan nak haraplah crowd and 50-50 dari segi composition. You cannot go. Kalau terima jemputan daripada PAS, satu penghormatan, dapat jemputan daripada PAS ke Balai Undang untuk berdebat dengan pemimpin-pemimpin PAS untuk penghormatan. Sebab kita sebenarnya masuk dalam kandang harimau, dalam lion den. Saya berdebat dengan Usam 2 tahun yang lepas. Saya dapat jemputan Usam nak berdebat dengan saya di Balai Undang Islam. Saya pergi. Saya sebenarnya tak tahu, tak ada siapa yang mengintip kepada saya. Macam Lokman ada juga saya mengintip kepada dia. Tak ada beliau. Saya tak ada orang yang mengintip kepada saya. Mungkin